Jangkaannya parlimen akan dibubarkan esok. Orang dah tunggu lama. Saya pun dah letih. Tapi kalau jadilah, iaitu tak tahu ni keputusan Datuk Seri Najib dengan Rosmah. Kalau jadi dalam masa 2-3 minggu selepas penamaan calon, rakyat akan menentukan. Ini saya kena faham betul-betul. Bukan yang nak tentukan masa depan kita, bukan tauke kaya, bukan orang yang punya media, TV3 ke utusan, bukan propaganda, bukan orang yang ada kuasa. Yang akan menentukan masa depan kita dan negara kita adalah rakyat yang bangkit dan dengan izin Allah SWT. Yang itu kita kena yakin. Ini sudah ingat tema saya dalam beberapa bulan yang lalu, ya, sejak pulang dari Doha menemui Syekh Qardawi sebelum himpunan kebangkitan rakyat, ialah Thawrah Sya'ab. Maknanya kebangkitan rakyat. Ini bukan soal parti, bukan soal Anwar ke, Ustaz Hadi ke, Kit Siang ke. Bukan. Ini soal rakyat patut tahu hak dia. Kita merdeka dah setengah abad. Kita patut tahu maklumat. Berapa belanja untuk keselamatan negara? Berapa banyak belanja untuk beli senjata? Dan berapa banyak komisen? Dan komisen siapa dapat? Dan kita tanya pasal apa bila menteri beli senjata, ratus juta dia dapat komisen atau kroni dia? Pasal apa tak boleh manfaat itu turun kepada rakyat? Ini prinsip dia. Kita cakap soal gula. Memang banyak negara, saya pun tahu, saya Menteri Keuangan 8 tahun. Ada kala naik, ada kala turun. Tapi kita nak tahu, siapa punya syarikat gula? Apa pasal naik 4 kali dalam 1 tahun, dalam 2 tahun? Siapa untung? Apakah memang betul harga gula pasaran dunia naik, ataupun untung kroni itu terlalu tinggi? Saudara, bukan penanam padi di sini, tapi di utara Semenanjung ramai penanam padi. Penanam padi majoriti itu Melayu, majoriti miskin. Penanam padi sekarang diswastakan, padi Bernas yang dipunyai oleh Syed Mokhtar. Untung 1 tahun ratus juta ringgit. Tapi sejak 5 tahun yang lalu penanam padi Melayu, taraf hidup dia tidak meningkat sama sekali. Kita nak tanya, sebab apa pimpinan UMNO yang cakap hidup Melayu ni? Saya nak tanya, Melayu mana? Pesawah padi tak naik pendapatan dia. Pekerja di kilang tak ada. Harga barang naik. Yang kamu cakap hidup Melayu ni, Melayu mana? Saya Mokhtar? Ya. Keluarga menteri? Ya. Anak orang besar? Ya. Anak Syarizan? Ya. Kalau itu Melayunya, saya nak sebut sudah sampai masa dan ketikanya orang Melayu, Cina, India bangkit. Ya. Kita kena ingat, sistem kita ini bebas, demokrasi bunyinya. Walaupun rakyat yatim ikut budaya dan budi pekerti kita 10 minit jangan bercakap. Sepanjang sampai pilihan raya 10 minit nak bagi untuk manifesto. Itu pun kena hantar dulu, rakam dulu, dia nak edit. Rakyat yatim nak edit aku. Jadi kita jawab, tiga-tiga parti dia tak payah, tak payah. Kali ini main-mainan saja. Sudah. Bila negara merdeka dalam sistem demokrasi, kita amalkan ekonomi pasaran. Saya setuju. Siapa kerja rajin, siapa ada modal, dia nak buka kilang, dia nak buka kedai, buat. Tak ada masalah. Dia kerja kuat, dia untung. Tetapi soal yang saya dok bangkit ini ialah keputusan kerajaan. Siapa bagi kontrak penswastaan lebuh raya Utara Selatan? Kerajaan bagi.
Kepada siapa? Syarikat UMNO. Nama syarikat UEM asalnya Hati Budi. Oh, nama Hati Budi. Pelahap duit kita habis. Hati Budi ini siapa punya? Nama dua nomini. Nomini mana? Proksi bagi pihak pimpinan tertentu. Tun Daim Zainuddin. Siapa nama mereka? Halim Saad dan Anwar Osman. Ya. Wang UMNO bilion ringgit. Baik. Buat Lebuh Raya Utara Selatan 10 tahun bayar, 20 tahun kutip tol, 30 tahun kutip tol, sampai berapa puluh tahun nak kutip tol. Semua negara yang ada tol, Turki, Jepun, Amerika, dia ada tol. Bila kutip modal, kutip untung, kutip wang penyelenggaraan, dia stop bayar tol. Kita bayar tol dulu, sekarang, selama-lamanya. Itu disebut tol UMNO. Siapa bayar? Rakyat bayar. Siapa untung? Pemimpin UMNO. Itu pun kalau datang pemimpin UMNO, ketua cawangan ni, cium tangan lagi. Yang untung dia, yang kamu apa dapat? RM20 kerja banding batu. Sampai terpaksa program-program kita sekarang, pasukan polis ramai kena jaga. Saya ucap terima kasih. Terima kasih sebab ini lepas pilihan raya tak tentu siapa ketua pembangkang. Jangan. Doa tuan-tuan ya, tu bukan saya nak saya nak beritahu saja. Tapi tak gurau-gurau. Tapi saya nak beritahu. Ya. Saya datang dulu masa. Saya beritahu masa saya lepas keluar daripada Istana Hinggap Sungai Buloh. Tuan-tuan gelak lah aku kena teruk tu. 6 tahun, sebelum tu 2 tahun, 8 tahun. Saya jadi profesor di Georgetown University, Washington. Saya kata saya duduk sewa rumah jauh sikit sebab di Washington terlalu mahal. Macam Datuk Najib, menteri-menteri lain, dia boleh sewa flat paling mahal untuk anak dia. Saya kena duduk 40 minit daripada universiti. Tapi tak apa, saya tak ada masalah. Lalu tol, satu tol baru, satu tol lama. Tol baru masih kutip tol, tol lama dah tak kutip. Saya tanya, apa pasal tol ini dah tak kutip wang? Dia kata sudah 20 tahun dah lebih dah untung, kita stop. Itu negara kapitalis Amerika. Kita dulu, sekarang, selama-lamanya. Yang bayar siapa? Kita. Lepas tu mari pula dia datang, dia kutip kat kita ni. Kita terima kasih. Kutiplah tol lagi ya. Terima kasih. Macam yang saya duk kata ketua wanita UMNO, duit lembu habis. Datang ketua UMNO cawang beratur ni. Datin, terima kasih datang. Terima kasih Datin datang. Terima kasih. Curilah lembu lagi. Apa beza fitnah dengan kenyataan? Fitnah ini bila kita reka, aibkan orang, cerca orang, peribadi orang, telanjangkan orang tanpa bukti. Bila saya sebut lembu, semua orang tahu. Siapa bagi tahu? Laporan Ketua Audit Negara. You check, tahu sudah punya laporan Ketua Audit Negara. Ini kerajaannya laporan. 256 juta wang penternak lembu. Tapi bunyi dia tak sebut penternak lembu. Transformasi ekonomi desa. Bunyi sedap. Bahawa kerajaan UMNO Barisan Nasional memang ambil berat bahawa kita ada projek khas untuk mengadakan transformasi ekonomi desa, termasuk pada penternak. Wah, ahli parlimen UMNO pun tepuk tangan kat parlimen. Baik, kita cek transformasi ekonomi desa 256 juta. Siapa dapat? Keluarga Syahrizal. Untuk siapa? Penternak lembu. Itu. Ini yang saya ulang, saudara. Saya bukan personal, saya tak gaduh dengan Syahrizal. Dia lama dah kalah dengan Nur Izzah. 2008 lagi dah. Tapi soalnya nak suruh polisi bawah tabik, nak suruh saudara yang ketua wanita UMNO cium tangan. Tapi wang orang miskin, wang penternak lembu, saudara.
256 juta kamu boleh ambil. Anak dia umur 24, gaji RM30,000 sebulan. Kerja apa? Aneh nak kerja lembu kira. Una rendam, una nala anjing, RM30,000 satu bulan. Kita tanya, you kerja di mana? Kerja kelang kan? Kerja mana? Study. Berapa gaji? RM3,000 sebulan. Ada RM3,000 sebulan? Ada RM900. Itu pun pemuda UMNO Sawangan mana bagi tahu kita? Orang saudara, tak apalah kalau you bapak dia peniaga, dia nak bagi anak dia tu hak dia. Tapi wang ni wang kerajaan. Pasal apa anak menteri dapat RM30,000 sebulan, anak rakyat lulus universiti kena tunggu 8 bulan belum ada posting. Anak kita kuli ke? Why? Ini soalnya yang saya tanya. Dia nak marah orang luar, fitnah. Dia kaki pembohong, dia khianat, dia sokong Sultan Sulu. Jadi saya sekarang pergi mana-mana kena perkenal diri saya. Nama saya yang baru ini diperkenalkan oleh UMNO, Anwar Ibrahim Sultan Kiram. Adakah sudah? Sudah mungkin tak suka, saya tak apalah. Anwar ni pembangkang, dia tak sokong UMNO, dia khianat, tak apa, kritik. Tapi nak kata, bila yang saya bagi senjata dekat Sulu ni, saya tak pernah jumpa pun keluarga Sultan Sulu. Keluarga Sultan Sulu itu jumpa pimpinan UMNO dalam Perhimpunan Agung UMNO. Iya, dia tak pergi muktamar PAS, dia tak pergi konvensyen keadilan dah, mesyuarat UMNO. Tapi salah, ini salah Anwar. Ini saya sebut itu yang bola sepak main semalam. Yang tengok budak suruh tweet, ini salah itu sendiri kan? Aku juga salah. Budak UiTM start motor minyak tak ada, ini salah Anwar. Takkan semua salah aku. Oh ya, dia bagi beralasan. Hari itu bila Manchester United kalah dengan Real Madrid, saya memang sokong MU. Kebetulan sama pula dengan Datuk Najib. Tak apalah bola kan. Kemudian MU kalah. Ini salah Anwar. Saya kata mana bukti? Sebab pengadil Turki. Dan Anwar memang baik dengan Perdana Menteri Turki. Maka oleh itu dia salah. Sulu, bila aku jumpa Sultan Sulu, tak payah jumpa Sultan Sulu. Kamu jumpa Nur Mishwari. Nur Mishwari itu dulu gubernur Mindanao. Bila ada perjanjian perdamaian 90-an, saya diutus oleh kerajaan Malaysia, termasuk oleh Dr. Mahathir. Marah saya mai Johor marah. Kita harus kuburkan Anwar. Kubur aku tak mati lagi, lu kubur. Aku takut siapa mati dulu ni. Betul, marah sungguh kat saya. Sudah heran tak tu? Heran tak? Yang kena tangkap saya, yang kena pukul saya, yang kena telanjang saya, yang masuk penjara saya, yang tak ada pencen sekarang ni saya. Tapi yang marah dia. Patut saya lah marah. Kenapa kamu simpan aku dalam penjara? Tapi saya relax je. Saya tanya Mahathir, saya nak beritahu depan susah tadi, saya maafkan dia. Doa, betul. Soal doa, kita sampai Putrajaya. Saya nak ulang tanya, Anwar, apakah kamu masih nak dakwah Tuan Mahathir? Saya urusan saya kata, saya maafkan. Ya, dia ada juga baik dia dulu, ada juga jasa dia. Dia menganggut pun banyak ke. Anak-anak dia pun beli-beli pun. Ya. Cuma bezanya apa? Saya kata, Tuan Mahathir, saya Anwar bukan Najib. Najib dia takut dengan kamu, aku tak takut dengan kamu. Itu beza. Dah ada tu, saya tak takut. Tapi saya takkan zalim kepada dia. Cuma saya nak bagi tahu, Najib, anak Mahathir dapat kontrak bilion-bilion ringgit satu tahun. Mahathir itu siapa tugas dia sekarang? Apa dia? Penasihat ekonomi Petronas. Anak dia dapat apa? Kontrak Petronas terbesar. Siapa nama? Mohzani Mahathir. Bilion ringgit satu tahun. Apa anak dia ni brilliant? Cerdik sangat kan tak? Sebab anak Mahathir, pak dia penasihat, dulu Perdana Menteri, penasihat Petronas, anak dia berbilion ringgit dapat.
Pasal apa anak orang lain tak boleh dapat? Pasal apa anak orang Sabah, anak orang Sarawak, anak Terengganu, anak Kelantan, anak Johor tak boleh dapat? Jadi saya nak beritahu, saya tak dendam, saya tak bukan ganggu dakwah kamu, kerana polis ada tugas secara profesional, undang-undang profesional. Jangan kita ikut cara UMNO sekarang. Tapi Tuan Mahathir, sekali lagi saya nak ulang, nama saya Anwar, saya bukan Najib. Najib tak berani stop kontrak bagi anak kamu. Saya tidak akan benar anak kamu yang kaya puluh-puluh bilion ringgit. Saya nak tentukan anak-anak rakyat Malaysia lain pula dapat kontrak itu. Ya, you anak-anak muda yang kena ingat, mereka boleh maki Abang Anwar ke Pakcik Anwar, but I'm telling you, I have to face this to defend your right. Ya, saya sanggup didera untuk pertahankan hak anak-anak muda sekarang. Saya beritahu. Apa dia? Mana you anak muda berjuang idealism? Apa dia? Pasal apa tak boleh? Tak ada ke anak muda yang engineer, mining engineer, petroleum engineer, accountant, audit, macam-macam ada. Why can't they build up? Pasal apa semua kontrak? Berapa kekayaan anak Mahathir sekarang? Mengikut Forbes, Badan Amerika yang buat kajian kekayaan, satu company dia 2.2 ribu juta ringgit, 2.2 bilion ringgit kekayaan Mozana. Ya. Itu anak yang kedua. Anak yang pertama Mirza, sudah tahu, San Miguel. Ya. Dia kata kita mestilah ikut dan landas perjuangan ikut Quran, kata Mahathir. Tapi anak dia kontrol San Miguel, the largest syarikat Arab Asia Tenggara, San Miguel. Tempat-tempat lain saya ada screen, saya tunjuk botol arak sekali. Berapa banyak dia beli? 2.9 bilion ringgit. Dah lah ada duit, beli pula syarikat arak. Ada Ustaz UMNO tegur. Kalau budak-muda masai ke pasar gudang, ke Johor Bahru, ke Silap, wah, anak muda sekarang tak tahu akhlak, tak ikut tahu budi pekerti, minum arak, dadah sana sini, bomboi kagak. Ini syarikat arak keluarga Tuan Mahathir ada di mana tegur? Takut. Ada di tegur? Takut. Mana Ustaz UMNO? Main kita panggil dari belakang, main kita. Ini hipokrisi sudah. Pasal apa double standard? Umatnya kalau you tone, you boleh buat apa yang suka. Itu bezanya saya kata. Itu beza saya dengan Datuk Najib. Pasal apa Dr. Mahathir boleh dapat keluarga dia beli satu syarikat 2.9 bilion ringgit. Dia beli arak satu hal, haram. Yang kedua, macam mana dia kumpul duit ni, macam mana 29 bilion? Dari mana? Rakyat Proton. Ada yang tadi saya dengar, sebenarnya dia menabung dari kecil. Ya, macam beli cincin lah. Orang tanya macam mana beli cincin 100 juta? Saya ni memang daripada kecil, lahir-lahir tu memang dah simpan dah. Kalau minum susu saya simpan sikit, makan pisang sikit saya simpan. Memang saya amalan budaya simpan. Sebab itu bila dah besar saya boleh beli cincin 100 juta. Temberah tak ada. Sudah, itu beza sudah saya nak katakan cara kita, ya. Dera tidak, tangkap tidak, tapi kita kena stop. Macam saya bagi contoh selalu. Oh, apa bezanya kalau kerajaan Pakatan Rakyat? Oh, dia kata ini semua khianat, ini jadi alat Cina. Anwar ni macam Cina. Aku pula akan jual lagi pada Cina. Sudah, saya nak jawab. Ni Melayu ada, Cina ada, India ada. Saya nak beritahu, Myanmar apa ada, Bangladesh pun ada. Ya. Saya nak bagi tahu sudah. Ya. Saya tak mau bohong pura-pura. Memang nama saya Anwar, saya tetap insya-Allah pelihara dan pertahankan hak kebajikan orang-orang Melayu. Betul. Bezanya apa? Saya tidak akan khianati amanah.
Dan saya pastikan tiap anak Cina, anak India, kita jaga sebagai anak-anak kita, sebagai rakyat yang betul negara kita. Apa masalah? Kalau kita tak curi wang cukup untuk rakyat. Saya bagi tahu pasal Lembaga Tabung Angkatan Tentera sekarang sibuk sebab Jeneral Tan Sri Jeneral Hashim ada di Majidi malam ni ya. Dia bekas Panglima Tentera Darat. Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah CID, polis 2 sekarang ni. Dia masuk Pakatan Rakyat. Supas. Dia fikir dia mesti takkanlah dah pula, oh kerana orang beli. Dan si Hashim dia naik kereta dengan saya tadi. Dia kata ada tu, dia kata berapa juta kamu dapat. Dia kata kat saya, Anwar, my whole life saya servis. You tahu, kalau you kerja polis, ya you tengok kadang-kadang jaga sini senang, ada kadang-kadang jaga susah. Bila kadang lahat datu terkorban, kadang-kadang kejar jenayah, perompak apa semua terkorban. Jadi risiko nyawa itu lebih dari kita. Jadi dia kata after all, pergi ke bosnya, dia mengepalai pasukan ke bosnya masa tengah perang. Sekarang orang UMNO kata, kamu jasa apa? Sebab itulah kamu boleh sokongan orang. Kamu memang tak ada jasa sebagai tentera. Dia Panglima Tentera Darat 4 bintang. Ya. Yang ketua UMNO cawangan korporal saja. Tapi banyak korporal sokong kita sekarang ni. 1-2 je tak apa. Tapi sudah, saya nak bagi tahu, saya Menteri Kewangan 8 tu, orang tanya Anwar, kamu. Saya nak bagi tahu saudara, ya. Di antara perkara yang saya bagi tekanan ialah perumahan tentera dan perumahan polis. Menteri Dalam Negeri masa itu Dr. Mahathir. Orang tak berani sentuh, dia chief, bos. Ya. Tapi saya tengok masa itu bila saya Menteri Kewangan, ya, pengawal ada. Masa Timbalan Perdana Menteri, pengawal ramai. Ya, komando polis jaga saya 24 jam. Dan saya terima kasih kerana dia setia. Bila dia ugut umpamanya ADC saya, ya, dia ugut untuk bagi keterangan palsu, dia tak mahu walaupun dia polis. Saya masa ditangkap dipukul setengah mati. Ada polis, ketua polis pukul. Tapi polis yang jaga saya itu, saya ingat dia komandan camp. Saya pengsan. Besok pagi bila bangun dia pegang saya, lutut saya, dia nangis. Saya kata, you pukul tu? Kata tidak tu. Jadi masa tutup mata gari kan, saya tak tahu siapa pukul. Saya beli agak orang besar lah. Saya orang kecil-kecil tak pandai pukul saya. Orang besar, tangan dia pula ada besar. Tapi tak apa. Tapi saya tanya, you pukul? Dia kata tak. Tapi tahu tak, ni polis. Dan kebetulan dia orang Johor. Masa tu SAC. Dia kata apa kat saya? Saya kata tu, Sri, saya minta maaf. You pukul? Tak, saya tak pukul. Tapi semalam saya dengan isteri saya doakan dan solat hajat khas supaya Datuk Seri selamat dan kembali berkuasa besok. Itu saja yang saya. Ya. Sebab itu bila kawan-kawan kita, anak-anak muda keadilan atau Pakatan Rakyat maksud tengah marah polis, kadang-kadang bila polis diarah pukul ke tear gas, saya kata jangan kita generalize, bukan semua. Pengalaman saya, jaga saya, polis yang jaga saya, pemandu itu, dia jaga saya itu jaga sepenuhnya, dia tak peduli keselamatan dia. Faham? Itu masa saya jadi jawatan. Masa saya dipukul, memang ada polis, ketua polis yang terlibat, ya. Itu ketua Samsing, bukan ketua polis. Tapi polis yang jaga sampai mengalir air mata. Jadi kita kena ingat. Sebab itu bila saya jadi menteri, saya ambil perhatian tentang kompleks polis. Saya ingat lagi tahun pertama Menteri Kewangan bila dapat ni kelulusan itu, saya bagi 600 juta ringgit terus untuk bina rumah-rumah polis. Ya. Ya. Sebab apa? Saya tanya dia, duduk mana? Sentul. Mana? Tanah Haram. Setinggan. Ada apa ada polis duduk setinggan semua ni pasal apa? Dia kata sewa mahal. Tak boleh lah kata. Setinggan itu statusnya tanah haram. Kemudian tak ada. Masalah banyak. Macam mana polis duduk situ? Dia kata memang ramai duduk situ pun. Saya kata sebab apa?
Kompleks tak cukup. Sebab itu kalau saya tengok kompleks di KL itu paling banyak yang didirikan masa Anwar jadi Menteri Kewangan. Ya. Tak cukup. Ini fakta. Tapi yang lebih penting yang ada kaitan malam ni saya nak sebut apa? Kuasa Menteri Kewangan ini bila ada listing penyenaraian syarikat, umpamanya bukan Telekom, TNB, mana dia ada ratus juta saham Bumi Putra. Sebelum saya Tun Daim, Bumi Putra bagi dia tu itu Bumi Putra, anak menteri itu Bumi Putra. Tan Sri Halim, Tan Sri Tajudin, itu Bumi Putra. Bila saya ambil alih sudah boleh cek rekod. Sebab itu UMNO ni dia nak serang saya, bala ambil ke, tanah ambil ke, saham ambil ke, syarikat ambil ke, dia tak boleh. Habis saya liwat video seks itu sebab penyalahgunaan kuasa dia tak boleh buat. Dia serang peribadi saya. Yahudi Anwar, sakit Amerika Anwar, Cina Anwar, pro Hindu Anwar, pro Arab Anwar, pro Sulu Anwar. Mana aku larat pro semua? Pilih satu lah saya jawab lah. Tapi kenapa? Kerana dia tak boleh tuduh hak lain. Apa yang saya buat berkenaan raya? Ini kena dengar. Kerana walaupun saudara tidak askar, keluarga kita banyak, atau kawan kita, atau kenalan kita. Saudara mungkin bukan polis, tapi keluarga polis, kenalan polis. Saya nak sebut, sepanjang 8 tahun saya Menteri Kewangan, masa itu ekonomi memuncak 9%, 10% pertumbuhan satu tahun. Sekarang naik juga 4%. Masa saya tak ada hutang baru, ya, tak ada hutang. Kita bayar hutang lama, ya. Ini rekod bank negara, bukan rekod saya. Saya kata ini Anwar pandai tak? Saya kena terima kasih kepada pegawai EPU, bank negara, perbendaharaan, semua betul-betul, ya. Pasukan keselamatan kerana negeri aman, dia ada jasa. Okey. Kemudian pekerja, produktiviti tinggi. Pekerja, bukan saya pergi kerja gelang, orang kerja. Jadi kita terima kasih dekat dia. Tukang cuci kerana negeri kita bersih. Siapa yang buat kerja? Orang bersih. Jadi jangan ingat kita seorang dia pandai. Satu Malaysia semua nak puji Mahathir. Sekarang ni Najib seorang, dia seorang aja. Saudara kena belajar terima kasih kepada rakyat, baru boleh jadi pemimpin. Sebab itu masa Menteri Kewangan, ratus juta, bilion ringgit saham Bumi Putra saya bagi pada siapa? Koperasi Polis. Cek tengok Koperasi Polis paling banyak masa saya bagi. Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Tabung Haji, MARA, ya. Ini badan-badan kerana manfaatnya kepada ratus ribu orang. Kemudian orang India kata India miskin, dia bukan Bumi Putra. Macam mana nak buat? Khusus untuk India, itulah pertama kali dalam sejarah saya ambil pengenaian itu, bagi 40 juta kepada mereka untuk India miskin. Now, saham itu ada hilang sikit, itu bukan problem saya lah. You tanya Sami Value lah. Tengok, bagi pun gelas plastik. Saya ni ketua pembangkang, maklum lah. Bekas banduan tak tu? Nasib. Baik. Sekarang saya nak tanya, saya bagi kepada lembaga tabung angkatan tentera sebab apa? Sebab saya tahu askar kerja teruk, gaji tak seperti mana, pencen kerja apa? Kerja kelang. Kerja apa? Ladang. Jaga. Ya, kalau di KL jaga ramai, bawa taksi. Taksi siapa punya? UMNO punya. Jadi saudara, ini Tan Sri Hashim Jana Ghafir, 3-star general. Dia katakan saya, Anwar, I tak mau bertanding pilihan aja. I tak mau apa pada you. Tapi dia kata, saya nak you jawab pada saya. Oh, general, kata cakap kita. Dengan kita saja dia. Dia ditanya, saya nak tanya Datuk Seri, apakah Datuk Seri nak clearkan dasar pertahanannya agak profesional? Saya jawab, ya. Apakah Datuk Seri boleh jamin kerajaan Pakatan Rakyat ini kalau beli tank harga 200 juta, jangan claim 300 juta? Saya kata, Datuk Jenderal tahu mana? Mana saya tak tahu, saya tengok depan mata saya.
Orang politik ini, kita kata tank ini, dia nak beli tank itu. Bukan dia tahu benda tank pun. Kita kata kapal selam ni Laksamana Imran, seorang yang sokong kita sekarang. Tapi Menteri Pertahanan masa itu Najib kita tak, kita nak skopin. Siapa bagi tahu? Razak Baginda bagi tahu. Bila yang dia tahu pasal kapal selam ni? Selam semua orang pandai, kapal selam ni. Selam jantan semua pandai, tapi kapal selam siapa tahu? Ini. Sebab itu kata Jana Ghafir, dia kata boleh tak you jamin dalam kerajaan Pakatan Rakyat, kalau nak beli senjata polis, tanya kepakaran polis, bagi tahu ke kita. Kalau nak beli tank, tanya pakar di Kementerian Pertahanan dan jenderal dan pegawai khas yang pandai bab ni. Dia yang rekomen, jangan orang politik. Kemudian kalau beli harga 200 juta, jangan minta 300 juta. Jahanam negeri ini. Itu dia jawab. Jadi saya kata insya-Allah, maka dia sekarang round satu Malaysia. Jenderal Hashim, Jenderal Ghafir, Laksamana Imran, Brigadier Jenderal Hadi, dia jet fighter. Dia pilot fighting jet fighter. Dia tahulah Sukhoi boleh naik tak boleh naik. Dia yang mau. Menteri datangnya angkat tangan tak terbang tu. Kita tahu ini semua apa? Poor governance. Kemudian bila salah siapa? Saja. You percaya sarjan cerdik, brilian, boleh buat pelari enjin tu? Nanti yang cilan. Selalu begitulah. Ini Altan Tuya siapa salah? Ya, polis dia, komando dia bawah. Bila kena, orang bawah. Yang sapu kaya, orang atas. Saudara, kena tukar. Saya kata sekali lagi, saya bagi wang ratus juta masa saham koperasi polis, bukan untuk pembesar-pembesar, bukan untuk pegawai-pegawai tinggi polis, kerana saya tahu, saya pun ada saudara polis, saya ada juga orang polis yang kerja dengan saya tahu berapa nak dapat, pencen banyak mana. Saya tolong untuk mereka. Lembaga tabung angkatan tentera kita bagi untuk siapa? Untuk kebajikan tentera yang di bawah, askar-askar dan yang pencen. Tapi dalam kerajaan sekarang, Datuk Najib bagi 160 juta dekat siapa? Raja Rupiah, Ketua Wanita UMNO Selangor. Ya. Hidup Melayu. Ya. 160 juta wang tentera kepada Ketua Wanita UMNO Selangor. You anak muda je boleh terima begitu? Muda apa macam tu? Dapat RM20 baling batu kat kita. Itu orang muda semangat. When your country being plundered, wang bapak kamu bekas askar dan askar dia ambil 160 juta sebab you Ketua Wanita UMNO Selangor. Saya berani cakap sebab apa? Kerana saya cabar mereka. You cari 12 tahun menteri, 8 tahun menteri kewangan, you cari kalau satu saham saya curi, satu balak saya ambil, satu syarikat saya ambil, you tak boleh sebab saya pertahankan prinsip itu. Ya. Kalau tidak saya tak berani lawan, habis delondeh saya. Ya. Sampai ke Nurul Izzah itu nak belajar. Sudah tahu tak? Dia belajar Universiti Petroleum. Biasiswa dia dapat pun dari Petronas, saya tak berani ambil. Saya masa tu Menteri Kewangan Timbalan Perdana Menteri. Gaji masa tu RM40,000 sebulan dengan allowance. Sekarang gaji menteri ya banyak tapi pencen tak lah. Dulu banyak pencen pun tak ada. Jarang menyumpah ni. Ada ni deki semua kat aku. Benar. Tahun depan. Tahun depan ni tahun ni. Nurul Izzah tu di antara Selangor, di antara anak Melayu keputusan terbaik seluruh Selangor. Jadi bila pergi ke Universiti Petroleum, masuk saja. Kita nak daftar. Registrar kata tak payah bayar. Oh, saya kata bagus, mesti tak payah bayar. Dia kata pasal apa? Saya kata dapat beasiswa. Saya kata saya tak pun. Tanya Azizah, dia pun? Dia kata tak. Tanya Nurul Izzah, apply tak? Tak. Kerana saya tanya macam mana boleh dapat? Oh, kita bagi memang automatik. Oh, saya kata bagus lah. Semua dapat? Dah. Bukan semua dapat. Saya anak kerja kelang Pasir Gudang. Dah dia apply. So kita tengok.
Anak orang Dungun, dia depo lah kita bertimbang. Oh, anak Melayu di Dungun. Nanti depo ni kita timbang. Anak Cina, dia kaya lah. Anak India, dia tak perlu ya. You know apa saya buat masa itu? Saya kata, you bagi tahu you punya bos, saya gaji cukup, allowance cukup, saya tak boleh ambil beasiswa. Sudah. Ya. Ada anak keluar utusan Malaysia, saya cakap ni so. Ada keluar TV3? Ada. Sebab itu saudara, saya syukur alhamdulillah. Katalah saya terambil beasiswa, mampu aku. Masa itu semana saya nak tahu saya nak kena terajang, nak kena tangkap, nak kena londeh semua. Tapi saya tak ambil. Sebab ini yang disebut conscience. Apa yang dikatakan dhamir. You just feel not right. Faham tak? Tanya orang Dungun, tak dapat. Tanya anak pekerja kelang Pasir Gudang, tak dapat. Tanya bodyguard saya yang polisnya anak dia, adik dia, tak dapat. Jadi kata, anak aku dapat. Ini tradisi UMNO. Saya nak tanya pemimpin UMNO mana yang tolak beasiswa? Tanya Mahathir. Tanya Menteri-Menteri. Pemimpin UMNO mana yang kata bagi kepada rakyat dulu baru boleh fikir masalah kami? Rakyat didahulukan itu hanya slogan. Itu beza. Jadi saya harap saudara ambil perhatian perkara ini. Saudara, politik ini akhirnya, you percaya ke tidak? Itu je penting. Kita nak ada televisyen, tak ada. Bukan je tak ada, kena maki tiap malam. Sungguh saudara. Ya, betul. Saya tak mudah, walaupun saya bergurau begitu begini. Bagi saya bagi tahu kat Azizah, saya kata saya dengar soal video seks saya ada banyak lah. Dengarnya sekarang Azizah pun ada, dia nak buat. Ya, Nurul Izzah nak buat. Anak-anak lain, keluarga lain. Ni apa ni UMNO? Bila tanya, oh UMNO kita tak terlibat sama sekali. Betul ke? Sudah sampai macam ni lah ke politik kita. Sudah dengar saya cakap ni dah setengah jam. Ada saya cerca peribadi Najib? Ada saya cerca peribadi Menteri Besar Gani? Sudah. Tak payah. Orang tanya kamu berhak kerana kamu dizalimi, kamu boleh cerca dia, Mahathir dan sebagainya. Tetapi saya tak mahu. Orang kata kamu nak menang? Ya, nak menang. Tapi saya tak mau menang kerana cerca orang. Saya nak menang kerana rakyat kasih dan rakyat percaya dasar kita. Saya nak menang kerana anak-anak muda merasakan your future terjamin. Saya nak menang kerana baik pekerja, baik polis, baik tentera, rakyat biasa, Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan, they think, oh mudah-mudahan bagilah peluang ke puak ini, mudah-mudahan dia lebih baik daripada yang ada sekarang. Ya, saya nak menang itu. Sebab itu orang kata, oh mana dia program Melayu? Sudah harga barang murah, PTPTN batal, harga gula turun, harga ini program Melayu, minyak semua. Ini program Melayu. Oh Cina, apa yang program Melayu Cina tak dapat? Dapat. Oh India, semua sekolah kita bagi percuma. Saya kata apa? Semua. Tapi ya, Datuk Seri tak ada sebut itu Tamil sekolah. Aneh, semua. All. Ayo. Ada. Some Indians tanya saya, you didn't mention. I didn't mention sekolah Arab. I didn't mention sekolah Islam. Banyak orang Melayu di Kelantan, Terengganu pergi sekolah Arab, duduk teruk, kena kutip derma lagi, nak pergi sekolah Islam kena bayar lagi. Pasal apa? Jadi saya tak mau sebut. Saya kata semua. Oh, sekolah Arab, sekolah Islam, sekolah Tamil, sekolah Cina, tentunya sekolah kebangsaan. Kita bagilah wang cukup. Saya tahulah 8 tahun Menteri Keuangan aku bukanlah bodoh sangat. Ya. Okey, cukup. Sebab tu saya berani sebut PTPTN batal, AES saya nak batal. Sama. Oh tanya pasal apa? Sebab saya, walaupun kadang-kadang kita ada berbeza pendapat dengan pimpinan polis, tapi polis boleh buat kerja tu. Mana di dunia ni yang trafik ni boleh jaga? Malaysia aja. Sebab nak bagi kroni kontrak satu saman RM300. Sekarang ni dah 450,000 saman. Fikir, bilion ringgit. Siapa punya? Syarikat UMNO.
Berapa persen? Ya. Yang bayar siapa? Kita bayar. Sudah. Sebab itu kita ambil batal sama. Nak buat apa? Saya tugaskan balik, panggil polis. Ini tugas kamu, ambil alih tugas kami dengan JPJ. Saya puas hati. Dia kerja pukul 12 tengah hari sampai 4 petang, panas. Bagi dia allowance lebih. Puas hati sebab dia kerja. Yang nak bagi kat ketua-ketua UMNO ni bilion-bilion ni apa, buat apa? Hanya kontak Raja Rupiah. Sebab apa? Kamu ketua wanita UMNO Selangor 160 juta. Anak Raja Nongcik, Menteri Wilayah Persekutuan, apa, kerja apa? Tak ada. Anak ni dapat berapa? 36 juta ringgit jabatan beliau punya duit. Yang kamu beli dapat berapa? Ada? Tak ada? Pemuda UMNO cawangan mana? Pasal apa belia di sini tak boleh dapat 1,000 ringgit? Anak menteri boleh dapat 36 juta ringgit. Ini dia. Dan yang sokong dia siapa? Kamu. Dapat apa? Tak dapat apa. Tapi kalau tidak dengan UMNO, kita Melayu ni macam mana? Habis kita negara. Habis dah duit, tahu tak? Jadi ini saya harap, bukan saya buat, jangan marah. Jadi sebab itu kita kena buat perubahan. Sudah, pimpinan ini dalam pepatah Arab dengan pimpinan Islam dia kata taklifun wala tashrifun. Tanggungjawab bukan keistimewaan. Responsibility and not a privilege. Kalau kita rasa gaji allowance menteri dah cukup, yang sah sekarang ni 80,000 ringgit sebulan. Itu yang sah. Tak masuk komisen, tak masuk saham, yang tak sah, tak masuk lembu. yang tak sah banyak. Mana boleh cukup lah. Pasal apa ambil duit ini, ambil pasal apa ambil duit orang ramai. Ini sebab tu kalau kita tengok ada penyelewengan, pimpinan dia tegas. Ada Datuk Seri Najib pernah jawab pasal rasuah. Ada yang dia bagi bising-bising RM500 beri. Terima kasih Yang Berhormat. Ya Allah, minta doa bagilah menang lagi Yang Berhormat dapat RM500. Dia ambil RM500 juta. Sebab itu kita kena betulkan at source. Kita kena betulkan. Dan saudara percaya, kita bukan negeri miskin. Saya nak ulang, berapa hasil minyak 1 tahun? Apa makna hasil minyak? Hasil minyak ini maknanya yang kerajaan dapat, bukan yang syarikat dapat, bukan yang pekerja dapat. Yang kerajaan duduk sebagai Menteri Kewangan 80 bilion ringgit ada. Itu daripada minyak. Orang Johor banyak kelapa sawit, sekarang turun sikit harga. Berapa hasil 1 tahun? 70 bilion. 80 tolak masuk tercampur 70, 150 bilion ringgit. Ini tu. Cukai kelang tak masuk lagi, cukai jalan tak masuk lagi, cukai korporat tak masuk lagi, cukai pendapatan tak masuk lagi. 180 bilion tu satu lah, tu saya masuk 150 bilion. Nak batalkan PTPTN, apa Najib kata? Bankrupt. Apa Menteri Kewangan? Bankrupt. Apa Muhyiddin kata? Bankrupt. Yang kamu bagi semua ke saya Mukhtar tak apa? Siapa yang mula bagi ke saya Mukhtar? Beritahu tak? Menteri Besar Selang Johor dulu siapa? Takut nak sebut. Ya, semua saya Mukhtar. Oh, dia Melayu. Ya, betul Melayu. Orang Melayu lain bodoh semua ke? Melayu Johor bodoh, Melayu Pulau Pinang bodoh. Bagilah peluang. Gula saya Mukhtar, beras saya Mukhtar, Senai Pok, Pelabuhan Pulau Pinang, Malakoff Elektrik, Puspakom, Kereta Proton, Kereta Api Tanah Melayu. Menang Najib ini, emas pun dia disapu. Ya, menang kita, susun balik. Turun harga elektrik, turun harga gula. Itu kita panggil. Ya. Jadi sekarang sudah kena ingat, minta tolonglah orang Johor. Saya tahu UMNO, kubu UMNO Johor ni. Saya minta tolong betul-betul. Sampai bila macam ni? Cukuplah. Saya boleh buat mini tu pun kena, saya tak tahu lah. Kalau 3-4 minggu ni mampu aku nak kenal lagi ni. Apa lagi saya tak tahu.
Tapi saya tak apa, saya boleh tahan insya-Allah. Tapi saya minta tolong sudah. Kita boleh bantu, pimpinan kena berani. Saya tak takut. Itu beza. Saya tak takut. Mahal. Saya muktah. Saya tak akan zalim. Macam pemandu, saya kata bekas askar bawa teksi. Bila kita gaduh, perjuangkan nasib pemandu teksi, Pak Tayar. Kenapa pemandu teksi tak puas hati? Tak apa, kita akan bagi 1000 permit baru. Tapi syarat sokong BN dulu. Ya, negeri ni bapak dia punya. Saudara saya kata, saudara sokong Pakatan Rakyat as matter of principle. Sama ada saudara pemandu teksi sokong Pakatan Rakyat atau pemandu teksi sokong UMNO ataupun MIC, saya nak bagi tahu syarat kita. You bawa teksi, you dapat permit. Ini you bawa teksi, permit UMNO punya. Ada ketua UMNO bahagian 250 permit dia satu orang. Berapa ratus ribu sebulan dapat. Siapa yang bawa? Orang miskin bawa. Apa dia kuli? Nak jaga anak pinak belajar, kerja sampai 3-4 pagi. Atau balik kata, ini pemandu taksi kita ni kurang senyum. Mana tak senyum? Permit kamu punya. Berbagi. Tapi kalau permit kita bagi modal cukup, bagi kemudahan cukup, dia buat silap, kita strict, kita bagi tahu polis. Tak, jangan tolak ansur. Kamu taksi ke, kamu silap, tegas. Buat kasar, ambil wang lebih yang tak sepatut, kita ambil tindakan. Patutlah. Ya. Tapi kalau dihidup macam tu, dapat tiap hari kena bayar kat orang RM30, nayanglah dia. Nak suruh dia senyum-senyum macam mana? Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, saya yakin, hinalah kita sebanyak mana mungkin, cercalah kita banyak mana mungkin, tapi saya yakin innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Saya yakin dengan kuasa Allah, dan mudah-mudahan kita konsisten pertahankan hak kita. Dan saya yakin ini pilihan raya dalam tempoh sebulan ni, bulan Mei, insya-Allah kita akan dapat kerajaan baru di Putrajaya. Saya yakin bukan kerana tauke sokong kita, bukan kerana tansri-tansri pembesar-pembesar, tak. Kita lawan bukan setakat UMNO, kita lawan dengan syarikat-syarikat kaya yang besar. Dr. Mahathir yang tak larat dah pun mati-mati pertahan mari setiap negeri. Sebab apa? Syarikat minyak Petronas anak dia itu tak akan dapat kalau Pakatan Rakyat menang. Jadi saudara, saya nak ulang, bukan pasal dia, tapi hak rakyat kita kena pertahankan. Cukuplah guna kuasa perkaya untuk orang. Saudara, ada orang tanya, hikmah ada juga. Kamu kena penjara, kena tergajang, kena maki, kena telanjang, kena ukur benda itu. Ya, ada hikmahnya apa? Maknanya, saudara, saya kian kuat, saya kian berani. Saya tak peduli dah. Kamu nak maki aku, kamu nak pukul aku, kamu nak ugut aku, it does not work. Kamu nak beli aku, banyak mana nak beli? 100 juta, aku nak apa? Itu saya syukur, alhamdulillah. Ujian ini memperkuatkan tekad saya memimpin untuk bangsa. Ya. Mudah dah, ya susah. Derita ada. Sudah bayangkan, duduk dalam lokap seminggu. Saya duduk dalam penjara 6 tahun campur 2, 8 tahun. Tapi saya masih syukur. Pertama, sehat. Kedua, masih waras. Ketiga, rohul jihad, perjuangan jauh lebih kuat daripada dulu, insya-Allah. Sekali terima kasih. Saya nak ke Majidi lepas ini. Reformasi, lawan tetap, membujur lalu melintang.